kalam nafsani Allah Ta'ala. Dia faham. Maka dia pun Allah ke umat dia kuk masdari. Dah kuk lafzi. Maka lafzi dengan masdari itu baru berlaku. Katanya Maturidiyah, buka hijab dah. Allah Ta'ala jadikan huruf dan suara masuk anak telinga. Ku anak telinga Nabi Musa. Nabi Musa faham gapo ada pada perkata dan cedek kata-kata Allah Ta'ala. Gitu. Kan? Supaya kita lah boleh aku nak makan nasi. Maka kita tengok, aku nak makan nasi, faham gitu. Nah, faham gapo ada dalam gudang itu. Dia nak makan nasi. Dia tak kecek. Tapi kita faham. Aku nak makan nasi. Dia nak kata aku nak makan nasi. Kata dia kata Allah Ta'ala bagi sembuh di Suria tu. Tentu sekali dia kata aku nak makan nasi kelapa. Gitu. Maka huruf suara hok masuk pada anak telinga Nabi Musa tu barulah kali. Baru. Sebab itulah orang panggil kalamullah Al-Quran kalamullah. Apa? Al-Quran lafzi ni. Kita duk baca aqimus solah wa atuz zakah, ada ni. Apa nama lagi? Banyak dah. Ada ni. Semua sekali Quran lafzi ni kalamullah, Al-Quran kalamullah. Dengan mana Al-Quran lafzi ni menunjukkan apa? Sifat perkata, sifat kalam yang ada pada zat Allah Ta'ala. Dan menunjuk apa Allah Ta'ala nak suruh kita sedia kala lagi. Nak menunjukkan gapo Tuhan lain kita sedia kala lagi. Menunjukkan gapo Allah Ta'ala nak cerita kita sedia kala lagi. Menunjukkan gapo Allah Ta'ala janji. Baik janji buruk sedia kala lagi. Tuhan janji baik, Tuhan janji buruk. Ni Quran lafzi. Kalau kita panggil Al-Quran kalamullah. Apa? Al-Quran kalam berhuruf bersuara ni kalamullah dengan makna yang menunjuk dilalah, yang menunjukkan kalam yang ada pada zat Allah Ta'ala sedia kala. Yang ada kaitan. Kita baca aqimus solat, kita faham orang Tuhan suruh kita semaya. Makna kita faham tu ada dah pada zat Allah Ta'ala sedia kala lagi. Orang panggil kalam nafsani. Sebab tu Quran ni dilalah yang menunjuk kalam yang ada pada zat Allah Ta'ala sedia kala. Dah kalam yang ada pada zat Allah Ta'ala sedia kala tu berhuruf bersuara ke tak? Tak berhuruf tak bersuara. Tapi kalam nafsi ni berhuruf bersuara bila kita baca. Maka hak ni makhluk ni. Makhluk. Tapi hak ni hak makhluk pun makna dia tu dilalah orang panggil menunjuk. Bagi hak menunjuk makna dia tu menunjuk ke hak ada pada zat Allah Ta'ala sedia kala. Tak berhuruf tak bersuara. Bila gitu harai kita kata Quran berhuruf bersuara ni makhluk. Kenapa? Takut syubhat akidah orang awam. Situ orang panggil tempat kita kena pegang saja. Bila kita boleh faham gitu, maka kita tak pening. Kalau tidak kan kalamullah qadin tak berhuruf tak bersuara. Dah mana Quran kalamullah apa ada huruf ada suara. Mungkin kita tak faham. Tak faham apa? Tak faham kalam ada banyak makna. Ada makna perkata, ada makna cedek nak berkata-kata, ada dengan makna berkata-kata seperti, ada dengan makna perkataan. Dah Quran apa juga dia? Kalam dengan makna perkataan. Baru. Tapi boleh katakan tak Quran baru? Tak boleh kata harai. Kenapa? Syubhat orang awam. Karena Quran dengan kalam ni perkataan yang sama pada makna. Quran ialah kalam, kalam ialah Quran. Nampak dah tu? Nampak dah? Dah mana sedia kala apa dia? Kalam nafsi dengan kalam nafsani. Dah Quran kata wa kallamallahu Musa taklima. Berkata-kata Allah Ta'ala dengan Nabi Musa akan sebagai berkata-kata seperti mana berkecek seperti? Ya, berkecek seperti. Tapi kena ambil tafsir alim ulama ahli sunnah wal jamaah. Berkecek Allah Ta'ala dengan Nabi Musa berkecek seperti itu lagu mana? Asy'ariyah kata Tuhan buka hijab, Nabi Musa nampak sifat perkata yang ada pada zat Allah Ta'ala, Nabi Musa faham. Faham Nabi Musa tu. Faham Nabi Musa. Bila Nabi Musa wayak ke umat dia, jadi kala baru dari kecek dari orang panggil perkataan.
Tapi hak Nabi Musa faham tu sedia kala. Hak tu sedia kala. Nabi Musa faham gapo hak Tuhan nak suruh. Gapo hak Tuhan Nabi apa? Gapo hak Tuhan nak suruh ke Nabi Musa. Gapo hak Tuhan nak lari ke Nabi Musa dengan umat dia. Tu Asy'ariyah kata. Kata Maturidiyah, dah Allah Ta'ala jadikan huruf dan suara masuk di anak telinga Nabi Musa. Dah Nabi Musa ni tidak peka, ada sifat dengar, maka Nabi Musa dengar huruf suara dengar. Maka dia faham apa hak ada di zat Allah Ta'ala nak kata gapo sedia kala. Begitu? Nah, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz 'alaihim. Nabi, nah, jihad oleh lawan puak-puak munafik, oleh kafir ni habis-habisan. Tu orang panggil perkataan. Dah bila Nabi dengar gitu, Nabi faham ada gapo Tuhan nak kata sedia kala lagi. Nabi faham. Kok sedia kala Tuhan jadi nak kata gapo dia. Apa dah? Kita faham. Hak kita faham tu berhuruf bersuara kan? Tak berhuruf, tak bersuara. Akak ada di mulut orang kafir. Betul. Wa aqimus salah, dirikan olehmu akan semaya. Itu perkataan. Dah kita faham. Gapo? Tuhan suruh kita dirikan semaya. Pak kita faham. Nah, khalidi apa? Khalidina fiha abada, masuk syurga kekal selama. Tu orang panggil khabar. Batu kalam Allah Ta'ala bagi pula orang panggil kalam lafzi tu. Kalau dalam Quran tu bagi pula 5 pula. Nah, apa? Kalam dengan makna khabar, cerita. Kalam dengan makna amrun, suruh. Kalam dengan makna nahyun, layan. Kalam dengan makna wa'id, tak janji baik. Kalam dengan makna wa'id, janji buruk. Dalam Quran itu sendiri itu kalam Allah yang apa? Yang lafzi. Nah, kalam Allah orang panggil kalam Allah. Hak lafaz, perkataan. Nah, ni. Perkataan itu pula hak kita faham daripada tiap-tiap perkataan Allah Ta'ala dalam Quran tu. Nah, ni. Fahamnya 5. Mana? Perkataan Allah Ta'ala suruh, perkataan Allah Ta'ala larang, perkataan Allah Ta'ala kita, perkataan Allah Ta'ala janji baik, perkataan Allah Ta'ala janji buruk. Mari. Tak ada. Memelah panjang. Nah, suruh mana? Aqimus salah. Orang lain mana? Wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Panjang perkataan itu. Tapi hak kita faham. Oh, Tuhan malu kau zina. Kan? Hak itu kita faham. Tuhan lari kita zina, dekati zina bila lagi. Tuhan cakap nak lari kita. Sedia kala lagi. Tuhan cakap nak suruh kita sembahyang ni bila lagi? Sedia kala lagi. Nah, Tuhan cerita tentang umat-umat dulu. Nah, Tuhan cerita tentang iblis. Dirakok Tuhan usjudu li Adam fasadadu illa iblis. Tuhan panggil kalam dengan khabar cerita. Tentang Fir'aun ni bin Namrud ni bin Nabi Musa ni bin Nabi Ibrahim ni bin. Tuhan panggil kalam dengan khabar. Kita baca mungkin ni cerita Nabi Ibrahim ni. Nah, ni cerita iblis, ni cerita Fir'aun, ni cerita Namrud, ni cerita Nabi Ibrahim, ni cerita Abu Lahab. Kalau pakai kalam dan khabar. Nah, dah buat gini janji syurga kekal selama. Buat gini janji neraka kekal selama. Orang panggil dia janji baik, janji buruk. Kalam Allah Ta'ala. Nah, tu faham tu. Hak kita faham. Hak kita faham orang panggil gapo Tuhan cakap dia nak kata sedia kala lagi. Tak ada huruf, tak ada suara, tak ada bahasa. Nah, lagi tu. Tu. Bab tu kata pepatah Arab. Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila lisanu 'ala al-fuadi dalilan. Sesungguhnya sebenar-benar kalam ni ialah bagi ada dalam hati. Tu sebenar-benar kalam. Nah, tu kalam nak kata, tapi dijadikan lisan ni. Nah, untuk orang panggil menzahirkan sebagai dalil kata kita ni nak kata gapo dalam perbuatan. Tu patah Arab katanya. Innal kalama fil fuadi. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan, sebenar-benar kalam ni ialah bagi ada dalam hati kita. Wa innama sesungguhnya ju'ilal lisan dijadikan pada lidah tu 'alal fuadi dalilan. Sebagai dalil ada sebagai dalil apa perkata adalah hati kita dalam kita ni sebagai dalil. Nah, kita cakap, kita royak, kita cerita, kita suruh, kita larang. Ni. Kita janji dengan orang. Membuat gini tak apa, membuat gini aku
naik sikit gaji ni. Janganlah tu kita makhluk. Sama Kan kita duk bagi cerita hal gini tu banyak kalang anak apa. Nah, jiwa kita sikit disuruh kan tu orang suruh. Jangan awak gini. Itu lagi. Nah, sama. Hak gapo sebenar kalam ni dalam hati kita, dalam tekuk kita. Cuma dijadikan lisan kita yo ya cakap ni sebagai dalil yang berkata bahasa di anak kita. Itu. Sama di zat Allah Taala begitu. Quran, Taurat, Injil, Zabur, semua ni perkataan yang baik. Supaya apa? Supaya kita makhluk boleh faham apa Allah Ta'ala nak suruh, apa Allah Ta'ala nak larang, apa Allah Ta'ala nak cerita, apa Allah Ta'ala nak janji baik, janji buruk. Dah semua nak suruh, nak cerita, nak larang, nak suruh gabung dengan itu. Bila lagi? Sedia kala lagi tu. Belum ada kita Tuhan nak suruh. Orang panggil cerdik, nafsani. Kenapa dia ada nafsani? Kerana dia ada kalam nafsi, kalam ismi. Kerana dia tidak ismi. Dia ada sifat perkata. Cair tu kita dulu tu naik, mau jadi cair. Ular lagi. Tak payah juga, tak ada agama. Tak payah juga, ustaz tu boleh, dengan ismi, nafsani, tak ada agama. Nak ulas kalau kok Melayu dulu. Kalau tadi kita ayat Arab. Gapo? Kalam yang kita belajar hari ni, kalam dengan makna perkata. Kenapa? Karena kalau Allah Ta'ala tak ada sifat kata di zat dia, nescaya dia ada bisu. Karena lawan bagi perkata ialah bisu. Bisu ni lawan bagi perkata, bukan lawan bagi berkata-kata. Kalau berkata-kata lawan bagi bisu, orang tak berkata-kata sekarang bisu belakang. Dah, orang panggil suku lafzi, diam tak kecek. Hak tu wajib kita dah harus tak kecek. Ada siapa kata tapi tak kecek. Kan dia. Orang kecek dah, tak mengancam. Ni kecek, ni nak kecek, ni nak kecek. Apa? Nak ajak kata dia hidup bisu, dah mesti begitu. Tu orang panggil perkata, hak lawan bagi bisu. Kalau Allah Ta'ala tak bersifat dengan sifat perkata, nescaya dia bisu. Dari dia bisu, dia kurang orang bisu ni. Bisu ni kurang. Kalau dia tu kurang, nescaya dia berajak kepada orang nak menyempurna ataupun nak membuat kekurangan yang ada pada zat dia. Dia berajak pada orang, pada zat yang lain untuk buat kurang yang ada pada zat dia. Maka Tuhan ni tak berajak apa-apa, mesti dia bersifat dengan sifat perkata. Kalau tidak dia bersifat dengan bisu. Maka bila dia bersifat dengan sifat perkata, dia boleh nak berkata-kata. Dia ada cedek dah nak berkata-kata dengan hamba dia. Belum daripada hamba dia ada dah cedek nak kata gap. Hak tu tak berhuruf, tak bersuara. Sedia kala. Belum ada makhluk, Tuhan cedek dah nak kata gapo, nak suruh gapo, nak cerita gapo, nak lari gapo, nak janji gapo. Bila ada makhluk, maka Allah Ta'ala berkata-kata sendiri. Waktu baru tu. Kenapa baru? Kerana kita baru Tuhan tu pedih. Maka berkata-kata situ bukan yang mana Tuhan bobek. Ya bobek. Nabi Musa senyap, Tuhan kecek. Nabi Musa pula kecek, Tuhan diam dengar. Bukan gitu. Kalau berkata-kata dengan makna gerak bibir mulut supaya kita, Tuhan baru tu. Baru. Situ hak ulama tafsir berkata-kata dengan Nabi Musa dengan Nabi-Nabi ni lagu mana? Berkata-kata tu khilaf ulama. Sama ada Tuhan buka hijab, Nabi-Nabi tengok leher, ataupun Tuhan jadikan huruf suara masuk ke anak telinga Nabi-Nabi, faham gapo hak nafsani Tuhan dia kalau nak khitab gapo nak suruh gapo nak cerita gapo. Lalu jadi perkataan, maka perkataan itu pun baru. Maka lain apa tu? Kalam dengan makna perkata lain, kalam dengan makna cedek nak berkata-kata lain, kalam dengan makna berkata-kata semati lain, kalam dengan makna perkataan lain. Hak mana koding? Dua koding, dua baru. Dua hak sedia kala, dua hak baru. Mana hak sedia kala? Perkata dengan cedek nak berkata-kata. Apa baru dua ni? Karena kita baru tak boleh nak faham sesuatu benda daripada sampai setahun. Sampai setahun tu. Kalau Tuhan nak suruh semaya,
Tapi Tuhan tak kata aqimus solat. Tuhan tak jadi ke perkataan aqimus solat. Contoh, Tuhan nak larang daripada zina, tapi Tuhan tak jadi ke perkataan wala taqrabuz zina. Agak-agak boleh faham kan tak gapo Tuhan suruh? Gapo Tuhan nak larang? Tak faham. Kenapa kita tahu? Tak faham maksud dah. Zina gitu. Kan? Tak semaya gitu. Dah nak faham apa ada pada zat Allah Taala pada karena kita ni baru, lalu Allah Taala jadikan perkataan Quran bahasa Arab. Nah, nabi-nabi dulu bahasa Suryani. Nah, bahasa Ibrani. Barulah umat dapat faham, makhluk dapat faham. Dah gapo kita faham tu. Dia kala lagi di zat Allah Taala suruh. Tak berhuruf, tak bersuara. Nak faham gitu? Cuma di kita mari aqimus solat wa atuz zakat. Nah, kita dulu waktu ni mudah lah. Nah, nak mudah. Cuh taubat, orang kimek, tubu ilallah taubatan nasuha. Nah, inna ba'da zanni sungguhnya sekabur tu dah dosa. Bila lagi? Kok Tuhan nak lagi kita dengan sekabur? Sedia kala lagi. Nah, sedia kala lagi. Tapi kalau Tuhan tak jadi ke perkataan Quran ni, kok berlapak? Kok kita sendiri bila baca dapat faham? Tak faham tak mau itu. Maka dijadikan perkataan. Maka bila kita baca makna terkandung daripada kalam lafzi ni, Quran lafzi tu menunjuk keada dia zat Allah Taala kalam nafsi. Sebab tu orang panggil Quran Al-Quran kalamullah. Mana Al-Quran nafsi ni menunjukkan dia zat Allah Taala ada Quran nafsi. Dia tidak isu. Nah, dia ada sifat perkata. Dalilnya mana? Ni ada perkataan. Lagu tu. Nah, itu lagu tu. Ayo sikit tu. Ayo sikit beraya ini. Nah, karena sifat ni lah ramai alim ulama yarbu. Nah, yarbu. Ramai alim ulama yang terpengaruh dengan Mu'tazilah. Apa Mu'tazilah? Mu'tazilah punya Quran. Kita baca kita huruf ni dah makhluk. Dan ada di zat Allah Ta'ala pun makhluk. Dan Allah Ta'ala dah Mu'tazilah ni memang masyhur dah. Antara satu i'tiqad dia nya Mu'attilah dia lagi, yang mengosongkan zat Allah Ta'ala daripada sifat. Nah, di zat Allah Ta'ala itu tak ada sifat. Tak ada sifat. Maka Quran kalam Allah Ta'ala yang makhluk. Nah, Allah Ta'ala jadi ke makhluk. Zat Allah Ta'ala tak ada sifat perkata. Beza ni, beza dengan Mu'tazilah situ. Kita zat Allah Ta'ala ada sifat perkata. Nah, dengan sifat perkata tu dia boleh jadi nak kata-kata. Dan bila ada hak dia nak khitab, hak dia nak tuju apa kata-kata dia tu, dia berkata-kata semati. Berkata-kata semati itulah khilaf ulama nya. Buka hijab atau jadi keburuk suara. Maka jadilah perkataan supaya kita makhluk dapat faham. Adapun Mu'tazilah, zat Allah Ta'ala tak ada sifat perkata. Dan Quran ni makhluk. Betul-betul makhluk. Mana betul-betul Tuhan jadi ke Quran. Sebagaimana Tuhan jadikan langit dan bumi. Kita semua makhluk. Ke mana Al-Quran makhluk dia tu. Mana kalam makhluk, Quran makhluk tu dengan mana? Sebagaimana kita juga. Mana di zat Allah Ta'ala kosong, tak ada benda. Tak ada sifat perkata. Itu beza dia. Kalau orang tanya beza mana kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Mu'tazilah? Bezanya pertama, kita i'tiqad ada di zat Allah Ta'ala sifat perkata yang qadim, tak berhuruf, tak bersuara, tak ada lugha, yang pasti ada pada zat Allah Ta'ala sedia kala. Nah, adapun Mu'tazilah di zat Allah Ta'ala kosong daripada sifat perkata. Dah Quran makhluk betul-betul sebagaimana Tuhan jadikan apa nama ni langit bumi kita buku bayi tiga pun. Ada beza. Pada Quran boleh hijab, Quran boleh lepas. Tak ada beza ni perkataan. So dengan buku bayi boleh tak apa gimana boleh hang hidup. Gitu di Mu'tazilah. Ada pun kita tak, batu kita lepas baca Quran agak tak palu cing letak pak tinggi. Kenapa? Ni kalam Allah.
Nah, walau dia baru, tapi makna dia tu menunjuk dia ada di zat Allah Ta'ala yang qadim. Itu lagu tu dia faham mana? Dah ada. Tu. Kalau tidak kan baca Quran boleh kuku. Apa? Baca Quran boleh kuku. Duk pergi kata Quran makhluk. Kuku. Mana Quran makhluk? Quran dengan makna nafsi itu makhluk. Kuku. Kalau pergi Quran dengan makna berhuruf bersuara kita baca ni makhluk. Tu betul. Karena perkataan. Nah, Quran dengan makna lafzi, Quran dengan makna mahasilu bil masdari. Memang makhluk. Bila beza tu. Nah, yang kedua, beza mana kita Mu'tazilah? Kita ahli sunnah wal jamaah dengan Mu'tazilah. Bezanya kita tak cakap benda syubhat awam. Dari ni, dah Mu'tazilah cakap kerana tu bukan benda syubhat dah. Tegar-tegar dia sebagai i'tiqad. Lepas tu dia cecek. Tegar-tegar dia Quran ni ialah makhluk. Apa? Benda tu yang jadi sebagaimana lembu air itu. Di zat Allah Ta'ala kosong daripada sifat perkata. Kerana pupuk dia Allah Ta'ala berkuasa dengan zat, berkehendak dengan zat. Nah, mendengar dengan zat, melihat dengan zat, tak ada sifat. Sebab tu digelar Mu'tazilah ni Mu'attilah, puak yang mengosong, yang membatalkan. Nah, di zat Allah Ta'ala tu daripada sifat-sifat. Kalau kita tak lalu ke lagu ni, lagu mana kita nak faham akidah. Ni siapa dia ada hurai gini ni? Bukan ambo, tutup guru. Tutup guru ambo hurai. Dia tutup guru ambo hurai pada mana? Tutup guru dia. Tutup guru dia hurai pada mana? Alim ulama bersalah sila. Siapa kepada? Nah, Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Nah, Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Mana? Kedua imam mujtahidullah dalam akidah. Bila disebut ahli sunnah wal jamaah, fal muradu bihim asy'ariyah wal maturidiyah. Nah, lain daripada tu ada huraian lagi ni. Kalau gitu dah. Bila tak ada huraian gini, bagaimana kita nak i'tiqad? Bagaimana kita nak pegang dalam hati kita? Maka orang ni tak ada akidah. Maka orang tidak belajar lagu ni, tak ada akidah. Tak ada simpulan iman. Mana dia tidak kenal Allah Ta'ala. Tak kenal Allah Ta'ala. Walau dia mengucap dua kalimah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi hal keadaan dia tidak ma'rifatullah. Nah, mana Tuhan bakit lalu kazab tak lalu. Lalu kenapa? Kita tak kenal Allah Ta'ala. Kenal Allah Ta'ala bukan dengan mana kenal zat, kenal sifat lagu ni. Bila kita kena genyo dapat beza lah. Makhluk geni Tuhannya lagu ni. Nah, boleh faraq bainal khaliq wal makhluk. Tu tujuan maqasid belajar ilmu tauhid. Kalau tak ada faraq, tak ada beza antara makhluk dengan Tuhan, dengan khaliq, maka tak dulu belajar tauhid. Dah kaya boleh beza tak? Boleh beza lah. Boleh beza kalam qadim lagu mana, kalam baharu lagu mana. Boleh beza. Dah pergi ke mahal hati kita, pergi ke mahal ni. Nah, ni sibuk ke mahal ni. Nah, dah siapa dia hurai jadi kita boleh beza tu? Alim ulama. Siapa dia alim ulama ni? Orang pandai, orang hebat. Ni orang pandai. Lok kau kita ke? Belak Quran saja. Wa kallamallahu Musa taklima. Baca Quran ini berkata-kata Allah Ta'ala dengan Nabi Musa akan sebagai berkata-kata. Dekok dalam hati, Tuhan kecek geruk bibir mulut, mujassimah bla-bla. Kuku bla-bla. Dah ulama pesyarah bla-bla. Mari Nabi selamat dekok kita. Nabi selamat akidah kita. Dah kena terima kasih ke ahli ulama, kena terima kasih. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa tak terima kasih ke ahli ulama, maka dia tak terima kasih pada Allah Ta'ala. Dah orang lain ni usahkan terima kasih. Di rekaman dia dengan ahli ulama support. Panggil ada ustaz, ada Don Dania yang panggil. Nah, pengaruh tukar karut kan. Penyebar kita karut-karut dalam TV. Berhati-hati dengan Don Dania. Oh hebat dia. Baru sekali buat ni, baru pakai piyah, pakai tudungnya. Nah, api kah. Sikit-sikit nak. Dia mau amal gini mana nak? Mana nak? Wirid pas maya mana nak? Cerita ni mana nak? Minta nak selalu. Tahlil arwah mana nak? Minta nak. Dah apa dia nak? Tanya balik je. Apa dia nak? Nah ni dalil dia kata. Nah ni dalil. Tak bodoh.
Dah kalau nah ni dalil. Dalil ada lembu dalam kawasan Pangsapuri kita ni, ada tahi lembu. Dah tahi lembu tu tahi nah. Nah tahi lembu. Dah kalau dalil, nah ni ialah dalil. Dalil ada lembu dalam kapal kita ni, ada tahi lembu. Dah tahi lembu tenas. Nah tahi lembu. Hanya gitu boleh pak saya dah. Kau tu pula dia kata. Anda awak sendiri kata. Nah ni ialah dalil. Kalau gitu saya kata lah. Dalil ada lembu dalam kapal kita ni, ada tahi lembu. Tahi lembu itu sebagai dalil. Ada lembu dalam kapal kita. Nah, dan nah ni ialah dalil, tahi lembu ialah nah. Nah. Wikit tu yang pokok begini. Nah, pokok orang panggil yamruquna minad din kama yamruquna minas sahmi minar rami. Keluar daripada agama sebagaimana cepatnya keluar melancarnya anak panah daripada musuh dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam kita kan. Nah, saya khruju min ummati qaumin akhir zaman. Nah, sufahaul ahlam. Keluar daripada akhir zaman ni puak orang muda yang bodoh pemikiran mereka. Tapi cakap hari-hari yaqulu min qaul kalamin khairil bariyah. Berkacak hari-hari Quran hadis. Kacak lagi mana Quran mana hadis. Nak Quran nak hadis. Nah, tu malu orang buat puasa hidup. Malu orang baca apa? Ya hanana, malu hana. Ya hanana ya betikan yang telah. Ya hanana tu dah bahagia nikmat, betapa nikmatnya kami semasa ya hanana. Ambil mana? Ambil di Quran ke? Laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Laqad manna, sesungguhnya memberi anugerah nikmat yang paling agung, paling besar bagi orang mukmin dengan bangkitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita buatlah kau situ, ya hanana, nikmat agung ya kami dapat. Nah, Zaharaddinul Muayyad bi zuhurin Nabi Muhammad, Nabi Ahmad. Nah, ni zahirnya agama Islam dengan zahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita berkata ya hanana, nikmat agung kami dapat ni. Nah, salah mana? Kita tak faham sedap buat lagu dengan bahasa Melayu, ya hanana ya betikan lah kita kata. Padahal daripada Quran. Oh. Nah, ambil daripada Quran. Kalau gitu jangan oleh kami ajar kita switch on ulama. Tak boleh kau sini, kita boleh danduk. Dah kita demo lah. Tapi tak ada pun kata danduk tu bid'ah dalam. Kan? Ada kata pun. Tak, orang gelak pun tu. Depan ke apa tu ialah bid'ah dalam lah. Nah, orang ingat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bid'ah dalam lah. Apa je pakai pedih pokok tu ahli sunnah wal jamaah. Tak kira orang tu ni. Nah, pakai kata lah. Kenapa? Mau hijat. Nah, mau hijat. Nah, tu yang ni. Dah kita boleh faham setara ni kerana apa ni? Kerana alim ulama ahli sunnah wal jamaah. Nah, dalam ni orang panggil orang pandai, cerita cukup alat. Menyelah dalam Quran hadis, ambil gali hukum untuk kita orang awam ni belajar lebih faham. Nah, kalau kita sendiri nak agak kita berenang dalam Al-Quran, oh Allah. Kalau pandai berenang saja tak cukup alat boleh. Swimming pool tahu boleh. Nah, swimming pool kakak ada ini boleh. Tengok laut lah. Tak pandai dengan pandai saja, kena cukup alat. Tak, kena cukup alat. Dak ulama bukan setakat pandai, cukup alat nak pula. Batu dia boleh hurai sampai setahun ni. Nah, nak agak kita tak dapat lalu. Nah, nak agak kamu tak dapat. Dah, daripada mana? Daripada bumi kepada bumi kepada bumi. Tu orang panggil pentingnya sanad. Laulal isnad, kalau tidak orang panggil salah sila, tidak ada sanad dalam berguru, dalam pengajian. Nescaya orang boleh kecek lah kau agama. Dah, tobat saya buat kan? Kecek lalu agama. Boleh masuk lalu TV, cakap agama. Nah, kalau sudah sedekah lah, tak tengok orang mati. Kenapa? Tak siapa. Tak ada waris daripada Quran. Tak ada waris daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau sudah bergoyah lagu umum tanya zikir apa? Tu sesat lagu tu. Nak kerah gitu zikir. Tak ada daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal semua tak ada lagu. Nah, karena ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza zikirullah nail jasaduhum kama nailur rihil ashjar. Buat sahabat muda bila berzikir pada Allah Ta'ala,
Nah, bergaya-gaya tubuh mereka sebagaimana bergayanya pokok bila ditiup angin. Ada kita duduk ngantik. Nah, dalam kitab Riyadhul Murid diajar nah cara tarik la ilaha illallah, nak nafi, nak isbat. Nak nafi dan isbat itu sunnah gaya zahir, gaya tubuh. Boleh sebenarnya la ilaha illallah, la boleh. Tapi jasad kita ni berkait dengan roh kita. Dah, bila jasad kita bergerak, ia ada yang panggil isyarat kepada roh kita. Kalau jasad, jasmani, zahir tak ada penting, kelanjang orang tak apa kita. Kalau ada orang kat sujud, apa? Pakainya ketuhan itu, bahasa hina, pedih ketuhan itu. Tak ada. Mesti kena gabung dua syariat dan hakikat. Nah, syariat dan hakikat. Man tasawwafa, man tafaqqaha wa lam tasawwafa faqad tafassaqa. Apa dia hok berfiqh tapi tak ada tasawuf. Semaya bukan kanut dan puasa zakat kau sekali. Nah, hanya pala hiling-hiling pala tapi kosong jiwa dia daripada Allah Taala. Maka dia tu orang fasik. Orang fasik. Tak nanti kau tak pakai tudung fasik. Benar tak? Lalu dia tak tu hak fasik lagi. Nah, kerana tak taat pada batin. Waman tasawwafa walam tafaqqaha, siapa dia bertasawuf ingat ke Tuhan, tawadhu dia, wara dia, husnuzan dia, baik hati dengan Allah, dengan makhluk. Tapi walam tafaqqaha, ada fiqh dia, tak semaya, tak puasa zakat, tak menutup aurat. Faqad tazandaqa, maka orang ni kafir zindik. Wa man jama'a bainahuma, siapa dia himpun dua-dua, faqad tahaqqaqa, maka orang itu berhakikat dengan hakikat agama seperti itu. Berhakikat dengan hakikat agama seperti itu. Maka berhakikat dengan hakikat agama ni kita mana orang hak faham agama. Bukan semangat agama. Semangat agama enggak tak jadi semua tu di kedai kopi bu cuba gitu tu. Mana gitu aku ni pun jabat jopo bepi apa kok. Ada semangat agama. Semangat. Faham agama ni walau dia tu hijau gapo pakar gapo ni dia pakai agama mana zahir syariat batin hakikat ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan jadi sumpungan satu golongan ni ya subuna minal ulama salaf, mencerca alim ulama salaf. Maka Nabi kata yang rukuna minad din kama yang rukuna minas sahmi minar rabiyyati, keluar daripada agama buat ni secepat anak-anak lacak pada musuh. Walaupun hukum dia kecek Quran hadis, tapi i'tiqad kosong daripada i'tiqad yang sahih. Tak ada i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. 420 dulu lagi yang jatuh bin kan. Kamu Ustaz Dongnya baca 420 tak silap kita lah. Dari 30 minit bersama Ustaz Dong tu. Kalau pekoh dia tu musalli. Mazhab kita Syafi'i. Janganlah kita dengar ustaz hurai 7 tempat saktah sunat dalam dalam semaya. Dia boleh hurai keluar. Kenapa? Dia ambil daripada kitab ulama, kitab Niatul Musalli, tak syarah Fatani. Tu tanda-tandanya orang bawa ilmu ahli sunnah wal jamaah. Apa? Dia tak tinggal sanak rantaian belajar. Maka orang yang mencerca ni, orang ni orang masuk daripada puak-puak Yahuduna minal ulama wal fuqaha, puak-puak yang sangat kecil kepada ulama dan fuqaha. Sallallahu alaihim sultan fayabtalihimullahu bi salasin baliyah, maka Tuhan bala di atas puak ni 3 bala. Sallallahu alaihim sultanan zaliman, kekal di bawah pemerintahan yang sangat zalim. Yarfa'illahu ala barakati kasbihi, diangkat berkat usaha dia. Yakhrujuna minad dunya bighairi iman, keluar daripada bumi pada mati dia tanpa bawa iman dan Islam. Nauzubillah min zalik. Maka jangan kita ajar diri kita, lidah kita, hati kita benci kepada alim ulama. Pokok asatizah ni boleh kira lagi pokok muda, tapi dia mau ni mengajar apa? Walau dia mau ni tidak ulama pun, dia mau ni ambil ilmu daripada alim ulama. Nak agak kita tidak alim. Dah kita boleh kata sepatah dua lidah ni ambil daripada mana? Daripada ahli ulama. Ilmu daripada ahli ulama. Ahli ulama ambil daripada mana? Ahli ulama tutup guru dia, tutup guru pada syekh-syekh apalah. Pada Imam Abu Hasan Asy'ari, Imam Syafi'i, Syekh Junni Al-Baghdadi.
Ada ni, tu orang panggil salah sila, ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Nah, siapa kepada Ibnu Katsir, ilmu tafsir, siapa ke Imam Bukhari, apa Imam Muslim, nah Ibnu Hibban, apa semua sekali ada Pak Hadis. Nah ni, siapa kepada Ibnu Ishaq, nah Ibnu Hisham dari Pak Sirah. Siapa mana lagu tu? Siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Madinatul Ilmi. Nah ni, gedung ilmu. Siapa mana lagi? Siapa Jibril? Jibril atta Quran hadis Nabi ni. Atta Quran ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quran tu pamalau bu'istul bi jawami'il kalimi. Aku dibangkit dengan perkataan yang ringkas, makna dia sangat-sangat dalam. Quran tu ayat tu tafsir bagai-bagai. Tafsir dia bagai-bagai. Apa? Ulama ni menyela gali. Kenapa? Dia mau dipandang serta cukup alat. Dah kita Arab pun tak pandai, Jawi pun tak boleh baca, Rumi boleh lah koho-koho. Nah. Hebat tak? Hebat sungguh orang ni. Hebat sungguh. Maka jangan jadi gitu. Kena orang panggil tawaddu'. Bila tawaddu' lah tanda kita belajar atau ada berkah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man izdada ilman lam yazdad war'an wa tawadu'an lam yazdad illa mu'dan." Siapa dia bertambah ilmu, lebih baik akhir dia. Kau tutup aurat, kau takam, kau belajar, kau dabar dengan ulama-ulama tu. Mana tak ada tawaddu' dalam hati dia. Bahawa besar ilmu dia daripada alim ulama. Lam yazdad, tak tambah gapo-gapo orang ni nilai dan jauh daripada Allah Taala. Maka kita tak kata dia takabur, cuma kelakuan dia tu takabur, boleh jadi dia tidak tahu. Maka kita kena doa ke dia. Semoga Allah Taala bagi hidayah kepada kita dan dia, dan dipelihara hidayah Allah Taala bagi kita. Tu baru betul. Maka dia orang-orang tak belajar gitu, cepat benar dia nak mana. Cerita tu mari di mana? Padahal adalah pada kitab Nurratun Nasihin, kepada belakang cerita ustaz dah cerita gagak dah. Ada belakang dalam kitab, bukan dia rekod sendiri. Bukan dia nak rekod nak bisa dak ayat buku haji nama tu nak biar pakak dengar cerita pelat ni, bukan. Dia ambil daripada alim ulama. Bukan orang panggil panglih pulara, bukan. Dia menggunakan panglih pulara tu. Sia dia. Tu orang panggil apa tu? Puak-puak yang kecil sangat kau tu. Asatizah untuk geruk nak menyampaikan ahli sunnah wal jamaah di kalangan masyarakat kita. Ada yang mutahmuh dengan perkataan yang tak comel. Tak comel, penjual tawar lah, ada penjaga rambut Nabi lah, macam-macam buat ni. Macam-macam. Maka jangan kita orang panggil terpengaruh. Jangan terpengaruh. Habis itu. Habis orang panggil bahagia uraya sifat kalam Allah Ta'ala. Lalu dia kata lawan bagi sifat perkata kelu, mana bisu. Sebab tu bukan kalam sini dengan makna berkata-kata. Kalau berkata-kata, lawan dia tidak berkata-kata atau diam berkata-kata. Lawan berkata-kata, kita duduk kecek berkata-kata. Tutup mulut tak berkata-kata, diam lawan berkata-kata. Sekarang ni kelu, bisu bukan lawan berkata-kata. Tak lazim bagi orang tak berkata-kata tu bisu. Ada ni, kelu bisu ni lawan apa? Lawan bagi hak tak ada sifat perkata di zatnya. Sebab tu betul sangatlah pada Mekah kita baru balik, tajdid balik terjemahan sifat ma'ani dengan letak awal-awal dia. Perkata, pendengar, perlihat, perkuasa, perkehendak. Tu. Maka kita kena terima kasih banyak kepada mana kitab disebut kitab Baqaratul Amani. Kalau orang belajar di pondok-pondok masyhur, pada Mekah, pada Fatani, sepupu bagi Syekh Ahmad Zain Fatani, pengarang kitab Faridatul Faraqi. Guru di Masjidil Haram ni. Walau orang Jawi, orang Arab pengajian dia di Masjidil Haram dulu, di Mekah sana dulu. Sebelum Wahbi kuasa sampai ni. Dia kata tutup guru Melayu kita saja mengajar dalam Masjidil Haram. Ni hebat, orang Melayu ni sangat hebat. Kenapa? Kerana untuk Islam tak kepala dia. Rela habis tanah berapa, asal anak boleh naik kapal laut di Mekah, import ilmu di Mekah. Kota ilmu. Ada wahyu, tempat turun wahyu mula-mula.
Nah, tapi takdir Allah Ta'ala dan jatuh apa khilafah Utsmaniyah. Nah, naik buku Wahabi. Nah, letak muka diharai belanja sifat dua. Diharai ke amal Pak Mazhab. Dulu muka ada orang panggil madrasah Pak Mazhab di India tu. Kalau orang biasa tengok gambar Masjidil Haram pertama dulu, ada balasok, orang panggil surga, musalla Imam Syafi'i. Ada surga mazhab Malik, ada mazhab Hanafi. Pak mazhab di rukun dalam Masjidil Haram. Nah, dan tanda ahli sunnah wal jamaah. Nah, apa nama ni? Orang panggil zawiyah, tarekat, sufiyah banyak di kota Mekah. Nah, dan akidah Asy'ariyah Maturidiyah memang wajib kena belajar. Tak kira mazhab Malik, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i juga apa tu. Asy'ariyah Maturidiyah ni memang ijma' ulama. Idza utliqa ahli sunnah wal jamaah fal murad bihim Asy'ariyah wal Maturidiyah. Dan ni lan kalau bawa kitab sifat 20 di Mekah, supaya bawa dadok di Indonesia. Apa salah tu? Kenapa? Karena ahli sunnah wal jamaah tahu itu. Nah, karena lain daripada ahli sunnah, semua 72 puak tu semua hulu, lampau dah. Kalau kita baca kitab-kitab muqaranah mazhab, semuanya ada sejarah pertumpahan darah, sejarah bunuh. Kenapa? Nak sebar mazhab dia. Ahli sunnah wal jamaah tak ada dengan mata pedang sebar faham ni. Nah, sebab tu kita nak tak cepat kupu saudara kita. Nah, hatta renu 72 puak bukan suruh baca, suruh mujadilu billah wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, berdebat dengan cara baik. Nah, ada setengah-setengah puak-puak kita juga, juga Asy'ariyah Maturidiyah juga. Tapi dah. Tak kira kalau dah Wahabi tolak belakang. Nak kira ustaz Wahabi tu kecek bak sobat, tolak juga tak boleh pakai. Hanya gitu. Dah unzur ila ma qala wala tanzur ila man qala. Kita kena pilih digapo oleh kata. Hatta orang pakai surat pendek kata di semaya untuk bak. Kena dengar. Yang kata tak suara semaya mesti untuk tutup aurat. Dan yang gitu. Ni apa tak lagi kalau dia tu ustaz profesor ni. Nah, dia duduk carah bak taubat, bak sobat. Oh betul. Kita ahli sunnah punya sama. Begitu juga. Pakar. Tapi kalau dia syarah bak aja say, bak laknat sahabat, apa syiah kan. Tu kena lawan. Bak kafir ahli kiblat, dah khawarij. Tu tak boleh pakar. Dah tak boleh pakar sampai tahu mana? Kena tegar, kena menerang. Bukan menyerang. Tu beza tu. Nah, beza panggil menerang dengan menyerang. Nah, menyerang ni makna kafir. Nah, pasal pergi surah tu, pasal pergi masjid tu, pasal ngaji ngawet tu, pasal pagi menyerang. Nah, menerang ni kita tegar tahu ke? Kalau salah dia mana? Dah baik dia banyak lagi. Ambil baik dia. Kalau salah dia, jangan hidup pakai. Tu salah dia tu bawa jadi Wahabi punya semua gapo syiah gapo tu. Gitu. Nah, karena manhaj ahli sunnah wal jamaah manhaj wasatiyah. Sederhana. Manhaj hub kasih sayang. Nah, bukan setakat dengan orang Islam, dengan Yahudi tu Nabi kasih saya lagi. Nah, buta mata Nabi dijaga ibunya. Nah, dari mana itu? Nah, perempuan tu Yahudi ada tahu tak depan mahal Nabi tanya. Buta dah ya Rasulullah. Dan Nabi jawab kan, pandai muka tahu kan depan mahal. Jawab. Nabi dijaga, Nabi disuruh makan. Tu Nabi, tu Yahudi tu. Apa tak lagi saudara kita mengucap 2 kalimah syahadat, tapi dia Wahabi, dia Syiah, dia Khawarij, dia Mu'tazilah, tetap berlaku hak kerana dia mengucap 2 kalimah syahadat. Sesak dia, menyeleweng dia, wajib kita dakwah menegar. Sama kan? Bak pekoh sama. Nah, bak mubtadi'an, bak maksiat dalam akidah pun sama. Nah, wajib amrul ma'ruf, nahyu 'anil munkar. Ali. Mustahil tentu tidak. Mal istihalatul mustahil tentu tidak. Allah Ta'ala itu kelu. Bisu maknanya. Hanya wajib berkata-kata, mana wajib ada sifat berkata di zat Allah Ta'ala selama-lamanya. Adapun dalil Allah Ta'ala bersifat dengan perkata itu firman Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima. Artinya, mana terjemahannya, berkata-kata Allah Ta'ala itu akan Nabi Musa akan sebagai berkata-kata seperti. Lah lagu mana berkata-kata seperti? Asy'ariyah tafsir buka hijab. Nabi Musa nampak syuhud musyahadah. Nah ni, saksi sifat perkata nafsani ada di zat Allah Ta'ala sedia kala pakai Nabi Musa. Cuma tu dia kata dah.
Allah Ta'ala jadikan huruf suara masuk dia nak telinga Nabi Musa faham. Dan itu khilaf tu orang panggil khilaf furu'ul aqaid, furu' akidah, bukan usul akidah dah. Habis dah kerana apa sifat sama basar kalam kasih redak musannif menulis kitab kita buat mari dalil Quran. Dalil naqli dia panggil, dalil naqal, hak dipindah daripada Quran hadis. Ada pun kudrat iradat ilmu hayat buat mari dalil akal ya. Sama basar kalam buat mari dalil Quran. Dia tanya-tanya sikit apa? Kenapa? Ni ada isyarat dia. Ada isyarat. Karena kalau seseorang itu dia buta, pekak dan bisu, mampu lagi nak buat hijab. Mampu. Bukan kadang-kadang orang bisu tu lebih bijak lagi pada orang kecil. Orang buta tu boleh hafal Quran daripada kita orang jelas. Boleh. Baca Quran ingat 30 juz. Buta. Kita jelek apa sama dia ahli Quran tapi dia ingat semua apa Quran. Kenapa? Karena kemampuan dia, kudrat dia. Walau dia buta, walau dia pekak, walau dia bisu, tapi boleh buat segala perkara. Karena buta, pekak, bisu itu tak menghalang dia nak buat hijab. Begitu juga Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala ni dia pekak, dia buta, dia bisu, boleh buat lagi orang ni? Boleh buat kerana dia ada sifat berkuasa. Takut kita pergi gitu, maka dia buat mari ayat Quran sebagai nak lawan. Takut kita fikir apa dia kalau Tuhan buta, kalau Tuhan bisu, kalau Tuhan pekak. Orang bisu orang pekak boleh buat hijau dah. Kalau Tuhan bisu pekak, Tuhan tak boleh buat lagi orang ni. Boleh juga kerana kita boleh buat hijau. Takut kita faham gitu. Maka dia buat mari dalil sama bahasa kalam, lapis lagi dengan Quran. Nak tolak syubhat kepala otak kita. Kepala otak kita tu syubhat tu. Sebab tu buat mari dengan dalil nakal. Sebab tu buat mari dengan dalil nakal. Dalil Quran. Adapun dalil akal, tanda bersifat Allah Ta'ala dengan sama dan basar dan kalam. Dia gabung tiga-tiga dah juga. Lagu mana? Dia orang panggil turukun dalil, jalan cara memikir kita. Kerana jika tiada ia Allah Ta'ala bersifat dengan pendengar dan pelihat dan perkata. Kalulah walau lau kita nak pergi natijah ni, bukan lau taftahu fi'lu syaitan. Lau taftahu fi'lu syaitan tu Nabi marah. Nyesal dulu tak gambar dua-dua ni baru nak supaya baik. Kalau muda dulu ke alim dah kalau mengaji. Kalau waktu Tuhan marah tu, jangan tangguh kerja yang baik. Fastabiqul khairat, bersegera pada benda baik. Kalau lau duk tangguh-tangguh, lau tu taftahu fi'lu syaitan. Buka perangai setan dia panggil. Adapun lau kita duk belajar sifat 20 ni, lau pengajar, lau panggil lau fardhu takdir, lau ala sabil takdir, nak ambil faedah. Kalau Tuhan tak ada sifat pendengar pelihat berkata, jadi mana Tuhan? Nescaya bersifat ia Allah Ta'ala dengan lawan bagi sifat pendengar pelihat berkata. Mana? Iaitu lawannya tu tuli, buta, kelu. Mana di sini? Dah dari mana kalau tiga-tiga ni Tuhan bersifat? Dan jika bersifat ia Allah dengan lawan mana? Lawan bagi melihat pendengar perkata tu mana? Tuli, buta, kelu tu. Nescaya kurangan ia Allah. Kurang tu Allah buta, kurang lebih. Kurang nak jalan nak titik. Nak pakai tukar. Orang pekak, kurang lebih. Kurang nak royak kau apa kena tulis umur. Dia tengok baik. Tu. Orang bisu lebih. Tunjuk isyarat kan. Bahasa isyarat, bahasa orang bisu. Maka bila kurang dan kekurangan atas Allah Ta'ala itu mustahil, itu tidak. Kenapa? Bila kurang, nescaya Tuhan berajak kepada zat lain untuk menyembuhkan kekurangan yang ada pada zat dia.
Kata Tuhan tak berajak apa-apa. Istighna an kulli ma siwa. Wallahu huwal ghani. Nah, bila Allah Ta'ala istighna, ghani, terkaya dengan mana tak berajak apa-apa. Data-data bila Allah Ta'ala bersifat dengan kelu pekok bisu ni, dia berajak pada benda lain, zat lain untuk menghilangkan kekurangan yang ada pada zat dia. Maka luput makna Tuhan. Nampak tak? Luput tak ada ketuhanan tu. Maka tetaplah Allah Ta'ala tu bersifat dengan pendengar dan pelihat dan perkata habis. Habis lah orang panggil bahasa sifat ma'ani. Lalu nak masuk menyebuti sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah ni perlu dia. Nah, dan kaunuhu qadiran, insya-Allah. Yang berikut lewat